Saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan, berapa ramai yang pernah dengar istilah ni, false conditioning? Berapa ramai yang first time dengar? Okay, never mind. So, apa dia false conditioning? False conditioning adalah sebelum anda tulis, tuan-tuan dan puan, kita nak main satu lagi aktiviti. So, berapa ramai yang nak main aktiviti ni? Okey, apa yang saya nak tuan-tuan dan puan lakukan sebelum saya nak explain tentang false conditioning adalah, saya nak tuan-tuan dan puan duduk dengan tegak. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, false conditioning ni apa dia? Ataupun apa contohnya kan? Dia punya ayat ataupun perkataannya adalah kalau boleh ataupun kalau ada masa. Yang ni tuan-tuan dan puan kena tulis lah. Contoh gaya bahasa ataupun perkataan false conditioning adalah, ayatnya adalah kalau boleh ataupun yang kedua adalah kalau ada masa. Contoh. Tuan, kalau tuan ada masa nanti, boleh tak saya nak jumpa tuan? Saya nak buat appointment dengan tuan. Alright? So, itu adalah gaya bahasa false conditioning. Kenapa saya kata jangan? Okey, saya akan debrief sekejap lagi. So, tuan-tuan dan puan, are you ready? So, cakap dengan diri anda, yes, I am ready. Good job. So, sekarang sebelum saya nak go further, anda boleh letakkan anda punya pen. Saya nak tuan-tuan dan puan duduk dengan tegak. Saya nak anda tidak menyandar di kerusi. Saya nak anda letakkan dua-dua tangan tuan-tuan dan puan di peha anda. Alright? Ready? Dan saya nak tuan-tuan dan puan tarik nafas dalam. Tahan. Dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas dalam. Tahan. Dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas dalam. Tahan. Dan lepaskan perlahan-lahan. Alright. So, sekarang, tuan-tuan dan puan, dengan relax saja, alright, saya nak anda pegang telinga kanan anda. Sekarang, pegang telinga kanan anda. Alright. Maintain. Hold. Alright, good job. Okey, lepaskan. Okey, very good. So, itu adalah arahan yang pertama. Arahan yang kedua. Ready? Kalau ready, anggukkan kepala anda. Good job. So, arahan kedua adalah, saya nak anda lakukan arahan kedua. Saya nak anda pegang telinga kanan dengan tangan kiri. Alright, good job. Alright, so perlahan-lahan turunkan tangan anda. That's very good. So, tuan-tuan dan puan, relax. Anda dah boleh goyang-goyangkan badan dah. Relax saja. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan, berapa ramai yang perasan arahan pertama dan kedua ada beza? Berapa ramai yang perasan? Dan apakah beza arahan saya yang pertama dan apakah beza arahan saya yang kedua? Apakah beza kedua-dua arahan ni, tuan-tuan dan puan? Right, that's very good. So, maksudnya arahan pertama lebih general. Berapa ramai yang setuju? Dan arahan kedua lebih spesifik. Berapa ramai yang setuju? That's good. Okey, again, saya ulang semula. Arahan saya yang pertama tadi, saya kata, okey, saya nak tuan-tuan dan puan-puan pegang telinga kanan anda. So, pegang telinga kanan anda, sama ada kanan ataupun kiri terpulang. Betul? Dan apa terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Berapa ramai yang pegang guna tangan kiri? Mungkin ada, tapi tak ramai. Tapi kebanyakannya, tuan-tuan dan puan, kalau 1000 orang kita pakai test ni, insya-Allah 98% pegang telinga kanan dengan tangan kanan. Alright? Sebab apa? Sebab apa? Sebab dekat, sebab mudah. Saya kata, okey, saya nak tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian, pegang telinga kanan anda sekarang. Dia tak ada susah-susah kan. So, pegang telinga kanan dengan tangan kanan sahaja. Berbanding arahan saya yang kedua, iaitu pegang telinga kanan anda dengan tangan kiri. Dia berbeza dengan arahan saya yang kedua, iaitu saya nak tuan-tuan pegang telinga kanan dengan tangan kiri. So, apa bezanya? Arahan saya yang kedua lebih spesifik. Berapa ramai yang setuju? Dan saya sangat percaya untuk arahan kedua, semua antara kita pegang telinga kanan dengan tangan kiri. Berapa ramai yang setuju? Okey, tuan-tuan dan puan, apa kaitannya dengan false conditioning? Okey, soalan saya seterusnya, untuk arahan pertama, kenapa kita menggunakan tangan kanan untuk memegang telinga kanan? Jawapannya adalah mudah, betul? So, tuan-tuan dan puan, sebenarnya itu menunjukkan bahawa minda kita ataupun otak kita, our mind, will decide, dia akan membuat keputusan dengan cara yang paling mudah kalau kita bagi pilihan. Contoh, saya kata tadi, okey, saya nak anda pegang telinga kanan. Sebab apa? Sebab mudah. So, same goes to dalam hidup kita. Kalau kita kata macam, aku nak tengok Facebook dulu ke, aku nak solat duha dulu contoh. Ataupun, aku nak pergi training dulu ke, aku nak tengok YouTube dulu.
So, selalunya tuan-tuan dan puan, minda kita akan decide satu perkara yang paling mudah kalau ada pilihan. So, boleh faham ke boleh faham tuan-tuan dan puan? Perasan tak? Saya selalu kata dalam saya punya program training, faham ke faham sangat. So, dua-dua tu faham ke faham sangat. Dia tak ada faham ke tak? Dia tak ada macam tak berapa faham sangat. So, point saya adalah minda kita, kalau kita nak bercakap dengan seseorang dan kalau kita nak offer sesuatu kepada seseorang, elakkan daripada memberikan pilihan. Sebab otak kita akan decide perkara yang paling mudah kalau diberi pilihan. Alright? So, tuan-tuan dan puan, false conditioning adalah gaya bahasa pilihan. Contoh, tuan, kalau ada masa, saya nak jumpa tuan hari Isnin pukul 11. Kalau ada masa, alright? So, agak-agak tuan-tuan dan puan. Ataupun, tuan, kalau boleh tuan buat payment untuk polisi tuan yang dah lapse tu kalau boleh. So, agak ini dalam kita punya industri. Kalau dekat rumah pun tuan-tuan dan puan, contoh kita bawa family kita balik ke kampung kan, masa dalam kereta tu kita bagi tahu dengan anak kita, Along nanti kalau boleh nanti sampai dekat kampung janganlah main game je, janganlah main PUBG je, contoh-contoh kan. Kalau boleh tolong-tolonglah atuk dengan nenek tu. Agak-agak tuan-tuan dan puan. So, point saya adalah false conditioning ataupun kalau boleh dan kalau ada masa itu adalah gaya bahasa pilihan. Justru, kalau kita nak approach seseorang, kalau kita nak berkomunikasi dengan seseorang, khasnya untuk bidang kita ni tuan-tuan dan puan, elakkan memberi pilihan. Kalau pernah dengar, orang akan selalu kata, cik nak bayar cash ataupun kad kredit. Orang tak kata, cik nak bayar sekarang ke tak Sebabnya tuan-tuan dan puan, cash dan kad kredit itu dua-dua bayar. So, selepas ini, tuan-tuan dan puan, cara untuk improvise kita punya communication skill, first kali, elakkan daripada menggunakan kata-kata, kalau boleh, masa. So, kita teruskan dengan ayat yang tidak memberi pilihan. Assalamualaikum tuan, nama saya Rizal. Saya sebenarnya daripada sekian-sekian dan saya plan nak jumpa tuan. Tuan free hari Isnin pukul 8 ke ataupun tuan free pukul 12? Contohnya. So, dua-dua tak ada pilihan. Tuan free ke tak pukul 12? Ataupun tuan biasa pakai Zoom ke ataupun secara offline So, dua-duanya jumpa. So, point saya tuan-tuan dan puan, elakkan daripada memberi pilihan. Alright? Dapat? Sekiranya dapat, anda boleh buat 2 thumbs up macam ni. Good job.